Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. من شر ما صنع لك بنعمتك إلا تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan kata-kata iblis. Yang mana iblis ini merupakan musuh nombor satu kita. Yang mana iblis ini berazam dan bercita-cita yang tidak pernah akan mati dan berhenti selagi mana kita belum mati, jemaah sekalian. Yakni iblis berkata di hadapan Allah bahawasanya dia akan mendatangi manusia ini, yakni keturunan cucu Nabi Adam AS, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kemudian iblis berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan ini perlu diulang berkali-kali jemaah sekalian, biar ini benar-benar sebati di dalam hati, biar kita sentiasa ingat. Kerana apabila kita sedang memburu amalan, memburu segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka saya buat tamsilan. Dalam perbahasan hakikat kehidupan ni banyak kita akan bagi tamsil, contoh, supaya kita faham kehidupan ini bagaimana agar amalan kita terpelihara. Rosak amalan itu boleh jadi kerana amalan itu sendiri yang tidak memenuhi KPI ataupun memenuhi syarat-syarat diterima amalan tersebut.
yakni dalam sah batalnya. Namun amalan yang telah sempurna elok jemaah sekalian pun boleh rosak apabila kehidupan pula yang tidak mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, maka tamsilannya adalah seperti kita masuk dalam hutan. Dunia ini umpama dalam kehidupan hutan rimba. Kita masuk hutan belantara dunia. Itu ayat ni. Saya gunakan hutan belantara dunia. Kita nak masuk dalam hutan jemaah sekalian, memang kita nak berburu. Berburu rusanya, pelanduknya, ayam kampungnya, landaknya, apa lagi yang ada dalam hutan? Siapa sini biasa berburu? Tak ada. Jadi sekala pergilah kan. Tapi kena ada lesen lah. Almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz ada. Dia suka berburu. Senapang patah tu ada. Dia pergi mana-mana bawa pistol jemaah sekalian. Dia tunjuk kat saya ni. Pistol dah kecil lah. Ada lesen berburu. Beliau suka berburu dan memancing. Pernah sekali ikut beliau pergi mancing lah. Lama dah cerita ni sebelum beliau meninggal dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya Rabbal. 2 hari, sehari semalam 2 hari. Tak tidur dah. Duduk kerah kat atas kat bot. Pergi laut dia tak main. Tasik-tasik ni tak main dah. Sungai, laut. Saya pula jenis bukan mancingnya orang tu, tobat lahum orang panggil. Tu kali yang pertama tahir kot. Memang pening kita kat atas tu. Dia susun joran. Datang rumah dia, ruang tamu dia, kitab joran. Macam belakang tu joran susun. Dari kecil-kecil joran sehingga sebesar-besarnya. Baik. Kita nak berburu masuk dalam hutan jemaah sekalian, memang kita seronok berburu. Banyak hasil kita dapat. Bukan tak dapat hasil. Dapat pelanduk 1 trak. Kau 1 trak. Kemudian rusa lagi pula. Allah. Tapi kita lupa nak ambil langkah-langkah keselamatan. Langkah-langkah keselamatan yang mana di hutan belantara itu ada rimau, ada singa contoh, ada haiwan berbisa, ada apa lagi, makhluk halus macam-macam lah, alam bunian macam-macam lah dalam hutan. Apa nama tumbuhan beracun. Seronok pergi, dah dapat nak makan, kita pun masak. Tengok macam bagus dia pokok tu, kita duk gaul sekali dengan masakan. Kita konong-konong buat ulam. Memang kelam terus. Ulam beracun, habis jalan. Baik. Dalam kita beramal, kita berada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, kita menuntut segala amalan yang ada padanya fadilat dan ganjaran. Barang perlu diingat jemaah sekalian, pahala itu boleh hilang begitu saja. Yang paling mudah nak hilang atas diri kita ini bukan hilang harta. Susah nak hilang harta. Kalau kita elok jaga, melainkan orang kita biar dekat situ, itu pun kena tak hilang juga. Orang nak mencuri itu tergendap, macam-macam cakap dia buat. Tapi yang paling senang nak hilang dekat kita ni, dekat dunia ni, yang memberi kesan dunia akhirat. Kalau hilang harta, mungkin kesan kita kat dunia je. Tapi hilang pahala, dunia akhirat terkesan. Dunia pun dapat kesan dah. Orang tak ada pahala ni, kat dunia memang kesan dah ada dah. Apa dia? Panas. Panas di hati. Pahala menyejukkan sebenarnya. Menyejukkan hati. Sejuk ni bukan masuk sampai ada lemah semangat, aku tak ada apa, dah lah nak hidup. Tak ada. Bukan begitu. Pahala ni dia menyejukkan hati tapi bersemangat. Dia pertama menyejukkan hati, kedua menambah semangat. Semangat ni sebenarnya kat pahala. Sebab tu yang boleh bagi semangat, sebenar-benar semangat adalah umat Islam. Sekali bagi tausiah jemaah sekalian, nak pula tentang jihad. Ambil. Jangan bawa main. Sebab tu mereka takut jemaah sekalian kalau duk pengajian tentang jihad ni ditekankan, cuma kena pandai syarah lah. Salah bawa memang dia akan jadi satu perkara yang lain. Berani mati dia panggil kan. Tapi bukan begitu. Islam ni semangat tidak merosakkan. Kalau semangat habis semua orang dirosakkan, tak, tu bukan Islam.
Itu bukan Islam. Dia semangat orang Islam ni sehingga dia boleh membangunkan, membina ketamadunan dunia. Itu semangat orang Islam. Dia sanggup buat apa sahaja, mas sekalian. Semangat dia adalah untuk membina, bukan menghancur, bukan jadi inferior dia. Jadi orang asabiah kan. Dia taksub dia. Jadi berpuak-puak, tak ada, bukan. Semangat dia adalah untuk pergi kepada pembangunan, ketamadunan, semangat. Itu ciri pahala tu. Orang yang berpahala ni kat dunia dia pertama dia cool. Tapi cool bukan lembab. Dia kena faham tu, ada orang cool tapi lembab tu lembab. Tegi, malas, tu bukan. Dia malas tu ada khusus tu, penyakit malas. Nabi suruh doa minta jauh pada malas. Cool ni bermakna, cuba kita tengok. Kalau nak faham tenang ni, tengok bagaimana orang berlawan. Kat mana? Orang yang berlatih silat contoh kan. Tok guru lah, bukan nak murid tok guru. Atau kungfu kan, yang biasa kita martial art lah. Bila dia stop, dia stop lah. Dia tidak boleh dengan keadaan yang hatinya gelisah, tak boleh. Tuan Rizal kita atlet, kalau tengok olahraga kan, atlet suka olahraga, silat olahraga, dia bukan dengan marah. Dia tak ada jerit-jerit pukul-pukul hilang kawalan, dia akan hilang rentak dia. Dia kalau hilang kawalan, dia hilang bunga dia. Dia kena tenang tapi tangkas, jelas. Atau orang tenang. Orang tenang ni dia punya langkah dia, tingkah laku dia tepat, sharp, jelas. Dan kalau kita sempat tengok bagaimana perang para sahabat dulu, lagi ternampaklah bagaimana begitu gagahnya mereka memacu kuda, bagaimana menghayun pedang. Kalau sekarang ni cerita-cerita yang cuba digambarkan tentang peperangan kan, bagaimana konsep contoh tentera-tentera samurai kan. Samurai pun bagus, tengok cara dia represent lah. Walhal cuma kita tak ada peluang untuk tengok bagaimana umat Islam sebenar identiti berperang tu. Silat boleh, mungkin salah satunya silat, tapi nak tunjuk tenang. Sebab orang duk salah faham tenang tu, ingat tak buat apa-apa, diam dia. Bukan, tenang bukan berdiam, tapi tenang itu bersedia. Dia bersedia untuk melakukan apa saja gerak yang membawa kepada manfaat. Dia bersedia, bersiap siaga. Orang tenang ni. Orang yang tak tenang, dia tidak boleh terima arahan. Dia tak boleh bersedia untuk menerima arahan. Dia akan jadi kalut, dia akan jadi buat benda yang tidak akan mengikut kepada manfaat. Itu peranan pahala. Orang yang berpahala, dia akan mempunyai ketenangan dan dia akan mampu membina segala apa bentuk manfaat. Ini hebat ni mas sekalian. Maka paling senang nak hilang pahala. Pahala ni dihilangkan dengan inilah sifat wala tajidu aksarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Bil makna kita tidak mampu menerjemahkan nikmat menjadi taat. Dalam perbahasan kita yang lepas, kita telah membincangkan bagaimana pemahaman dalam kehidupan mesti kita tegakkan kepahaman dalam konteks fatonah. Dalam kita nak tengok kehidupan kita ni, hidup kita ni jemaah sekalian, amalan dah jaga cantik dah. Bahaya-bahaya ni bubuh kat kehidupan. Kehidupan ni lah yang ada segala balanya kat sini. Segala balanya, segala masalah, segala semua duduk kat kehidupan. Sehingga kan amalan yang elok dah kita buat, boleh jadi debu bertebangan. Kerana apa? Kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Yang penuh dengan ujian, cobaan, yang nakkan kepada perhatian makhluk. Itu nombor satu sekali. Letak nombor satu. Nak dilihat oleh makhluk ra'un. Batu solat, Allah letakkan dua ciri yang mendapat kecelakaan walaupun dia solat. Pertama, an solatim sahun. An ni bermakna pada solatnya itu sampai dia melengah-lengahkan, sampai ada halangan yang menyebabkan dia tak boleh pancul. Tak ada halangan syarak pun, tapi kerana kesibukan dunianya. Walha dunia tu sebenarnya Allah punya. Bila Allah panggil, patutnya boleh jah kok bagi yang contoh yang flexible time ni, bisnes contoh kan. Dia bisnes ni, dia fleksibel. Bila dia fleksibel, meeting dia boleh ejah, klien dia boleh ejah. Hang nak hang tunggu lah. Aku kan cari duit, aku cari rezeki. Orang sebenarnya kau cari rezeki,
Dia jaga solat. Kalau cari duit, tak apa, lambat pun tak apa, yang penting ada masa lagi katanya. Kalau dia cari rezeki, dia jaga taat. Kalau dia cari duit, dia ikut apa yang duit suruh. Kalau duit suruh kata postpone solat, postpone lah. Tak boleh, aku nak meeting banyak betul ni. Tak boleh ni katanya. Ini kan job besar ni kata. Yalah. Silakan. Walau kita owner. Kita founder. Dia klien. Walaupun klien is always right, tapi dia nakkan kita. Dia nakkan kita, you tunggu. Kerana apa yang saya nak serve ni mesti dapat perkenan daripada my big boss. Siapa? Allah. Saya bekerja dengan Allah. Tuan kena gunakan statement ni. Sebut kerja dengan Allah ni, dia akan membantu kita untuk memahami tentang kebijaksanaan dalam kehidupan fatana. Kerja dengan Allah ni tak ada pencen ni mas sekalian. Bukan tak ada pencen, tak makan pencen. Maknanya tak akan berhenti kerja. Tapi dia punya pencen makan tak habis mas sekalian. Sampai ke syurga dia boleh makan dah. Memang non-stop dia makan. Sebut kerja dengan Allah ni, saya cerita pengalaman kebenaran dalam bab ruqyah. Allah takdirkan saya tak involve lah sepenuh masa, tapi Allah takdirkan terlibat juga kan. Menolak tidak, menawar tidak. Dua prinsip saya. Kalau ada, kita usahakan insya-Allah. Setakat ni alhamdulillah. Yang kes terbaru ni nak kata berat tidak, ringan pun tidak. Dia combo pack. Saka dan sihir bersatu dia. Hilang saka, sihir datang. Hilang sihir, saka datang. Sudah jam dua ni. Hilang dua-dua, datang satu pula. Dia macam itu. Dia pada kondisi tuan punya badan tu pula kan. Tapi nak cerita masa keluar dua-dua tu, saya kata satu benda. Kau kenal aku siapa? Kenal dia, Ustaz Farid katanya. Kenal. Sebab apa? Dia dengar saya ceramah. Sebab pesakit tu dengar ceramah. Dia mengikut ceramah. Dia kata, kenapa dengar juga? Terpaksa dengar tu. Tuan-tuan yang terpaksa dengar pula. Lebih kurang pula. Terpaksa dengar. Yelah katanya. Kau tahu aku kerja dengan siapa? Aku kerja dengan Allah, kau tahu? Saya cakap. Dia angguk. Betul. Sekarang ni Allah arahkan aku datang kat sini, suruh kau keluar. Kau keluar sekarang. Dia dengar kerja dengan Allah. Kita pun jadi lain macam ni masalah. Bila kita kerja dengan Allah tu, rasa macam kita diterima kerja macam mana masalah. Kan? Kita dapat offer letter, anda diterima kerja di syarikat sekian. Nak pula syarikat tu berhad. Tu dia. Nak pula dapat direct offer letter daripada bos. Lagilah kita seronok. Kita memang pun sebenarnya kita dah di offer oleh Allah jadi pekerja dah. Tinggal lagi tak terima-terima kita sendiri tak accept. Allah payah tu nak accept. Patutnya kita accept lah. Qalu bala syahidina. Alastu bi rabbikum. Al-A'raf 172. Kita dah berjanji dulu dah. Di alam azali lagi kita. Dalam keadaan kita roh. Berjanji Allah dengan jiwa-jiwa manusia ni semua tak terkecuali. Berjanji untuk menjadi hamba Allah tu kerja lah. Cakap kita ni kena niat kita ni bekerja dengan Allah. Dan Allah yang bayar semua yang ada hari ni melalui bos kita, melalui klien kita, melalui siapa saja yang Allah hantar untuk sampai kat kita. Dia ni wasilah untuk sampai kepada Allah. Tu ini Allah hantar dia ni. Bila kita faham macam itu jemaah sekalian, maka kita mampulah terjemahkan seluruh nikmat yang kita dapat hari ini dalam rupa bentuk dunia sebagai contoh. Hari ini macam bila? Hari ini hari Isnin, semalam. Kemarin saya ceramah di mana dah lupa saya. Atau jadual. Saya kata apa? Masalah kita hari ini adalah kita susah untuk merasakan bahawa segala apa yang kita ada hari ini, kereta, motor, rumah, especially yang fizikal ni, adalah kurniaan Allah. Wallahi mas sekalian. Sebab kita berbelah bagi, kita rasa itu usaha kita.
Nah, memang kita berusaha, tapi ahli sunnah wal jamaah, di sini pula kita boleh kaitkan bagaimana kefahaman akidah kita. Hati-hati. Bahawasanya kalau kita tersalah pegang i'tiqad kita faham begini. Kalau tak usaha tak dapat. Itu kan akidah yang benar tu. Akidah kita tak jelas begitu, tak tepat tu kalau usaha tak dapat. Silat lagi bulan, kalau usaha tak dapat. Usaha baru dapat. Bermakna yang bagi dapat usaha. Nah, kalau begitu qadariyah. Qadariyah. Hati-hati. Habis yang dapat ni sebab apa? Sebab Allah bagi. Dah usaha tu ustaz, kerana apa? Kerana kita manusia. Kita hambanya. Allah bagi akal, suruh kita berusaha. Dan usaha tu pula bukan untuk dunia je jemaah sekalian. Usaha ini adalah semua perkara yang melibatkan perbuatan, af'al. Malah perbuatan kita mesti diusahakan untuk mendapat ganjaran Allah. Dan surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Apa yang Allah kurniakan pada kita tu, patutnya kita usahakan, sepatutnya kita pandang satu, nak dapatkan ganjaran di sisi Allah. Kita dapat duit itu pun sebenarnya nak jadikan modal nak dapat pahala. Bukan nak dapat kereta semata-mata, bukan nak beli rumah je. Kalau setakat duit nak beli rumah, habis kat situ dah mas sekalian. Duduk pun bukannya 24 jam pun. Duduk pun tengok kadang-kadang stesen banyak lagi pada duduk rumah. Kalau duduk rumah pula bukan semua ruang kita duduk. Bucu tu kat bucu tu kita duduk. Ada satu kursi kat bucu. Kat situ lah kita duduk kadang. Setiap bulan tidur kat situ juga. Sedar dah pagi. Bukannya kita tidur rumah kita besar semua tempat, kita bergulir kat situ. Rumah aku besar ni aku nak baring kat semua tempat. Tak ada. Kadang satu tempat tak berguna, tak buka pun. Ada memang sedap tu kalau nak design rumah tu. Nak buat bilik ni. Ada satu tu, dia influencer lah. Influencer kan. Kita pun tengok lah dia buat rumah. Dia buat video buat rumah kayu tu. Cantik lah. Dia punya bumbung pakai tradisional tu kan. Tapi dia kata bawah ni, saya suka dapur yang luas, lelaki. Tapi tak tahu lagi nak buat apa kat sini. Sudah saya cakap, habislah tuan-tuan. Kenapa kadang-kadang kita, bila kita nak buat rumah, memang kita tahu kita boleh buat, tak payah upah arkitek pun tak apa. Tapi kat sinilah pentingnya arkitek. Sebab dia akan make sure ruang ni apa. Buat ni untuk apa. Ni apa. Berapa ramai nak duduk sini? Tuan, ni dia kira kan. Ini besar sangat ni. Dia bukan kita ada duit banyak. Dia kira, ini tak sesuai sini. Dia akan bagi advice. Bukan sebab aku ada duit. Sebab bila mana-mana tempat dalam Islam, mana-mana tempat yang tidak bermanfaat atau dunia barang yang tidak bermanfaat, itu akan ditanya oleh Allah. Yang bermanfaat pun ditanya, yang halal akan dihisap. Apatah lagi yang haram. Haram akan diazab. Nah, maka mempergunakan dunia untuk mendapat tuntutan kekayaan yang Allah kurniakan, yang kurniaan Allah untuk kita jadikan pahala. Kita dapat harta ni nak modal pahala. Malah banyak je pahala yang tanpa harta pun. Tapi ada ketika pahala yang perlukan harta. Nah, jadi dunia ni kalau kita letakkan pada kebijaksanaan, bijak kita, adalah kita letakkan pada keperluan, bukan kemahuan. Di sini Allah telah nyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dunia ni sekadar keperluan. Nah, apabila kita terhalang melihat dunia dengan kurniaan Allah, maka kita akan nampak dengan kemahuan. Kita nampak dunia dengan nafsu. Nafsu nak memiliki. Bukan kau bayar pun, aku yang bayar. Ada ayat lagi tu. Bukan kau yang usaha, aku yang usaha. Dah aku penat-penat, takkan aku tak boleh pakai. Memang setengah-setengah mentaliti tu mengatakan hak dia, biarlah dia, duit dia. Kamu jealous lah tu. Pula setengah orang kata kamu jealous lah tu. Yang jealous lah. Memang dunia ni sifat dia akan buat orang iri.
Buatlah macam mana jemaah sekalian, dunia ni memang akan ada berputik iri. Kalau tidak padanya ditutupi dengan keredaan Allah. Once Allah redha dunia itu, maka barulah Allah padamkan iri dengki manusia. Allah tutup pandangan mereka dengan pandangan kejahatan. Tak ada. Tapi kalaulah dia dapat dunia itu tanpa dengan melihat bahawa ini kurniaan Allah, dia tidak melihat dengan bahawasanya ianya datang dengan kekuasaan Allah, maka dia tidak akan gunakan kembali untuk taat kepada Allah. Maka di sinilah perbahasan yang iblis kata tadi, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kau tidak akan dapat kebanyakan mereka bersyukur. Bersyukur bil makna nampak dunia, nampak kurniaan, ingat Allah. Nampak kereta, Allah bagi ni. Bila Allah bagi, nak pergi mana? Allah bagi kereta ni, nak pergi mana kita? Pergi jalan-jalan saja. Sampai ke masjid pun tak nak bawa. Persoalan, why kata. Aku yang bagi. Atau kalau kereta tak nak datang pun, kamu datang lah. Contoh. Rumah siapa bagi? Nampak macam mudah. Boleh mulut kata Allah bagi. Tapi bila Allah bagi, Allah panggil, cerdik tak kita? Cerdik tak kita? Kita nak jaga siapa? Kita lebih banyak, ramai menjaga, kebanyakan manusia ini, dia menjaga harta, dia menjaga benda, tapi tidak menjaga siapa yang memberinya. Dia tidak menjaga hubungan. Dia sibuk jaga hubungan dengan klien dia. Dia sibuk jaga hubungan dengan, dia ingat. Ni kata, dia ingat manusianya bagi. Dia telah ditipu oleh dunia. Ini bahaya tadi tu. Bahaya. Ditutupi dengan kebenaran. Dia ingat segala yang datang itu datang sendiri. Sebab tu paling penting dalam kehidupan ni adalah memperkasakan akidah. Yang ini tauhid. Tidak akan bergerak walau sebesar zarah pun di atas muka bumi ini. La tataharraku zarratun biiznillah. Tidak boleh, tidaknya mas sekalian, dia tengok saja makhluk, dia tengok saja dunia tanpa Allah. Tak boleh sebenarnya. Dia mesti tengok dengan Allah. Bermaksud kalau dia tengok tanpa Allah tu maksudnya kelalaian besar. Kelalaian besar. Sebab itu diikat kembali dengan solat. Solat ni mengingatkan kembali. Mudah-mudahan ingatkan balik. Oh, dunia ni Allah yang bagi. Ingat balik. Patutnya tengah kita berurusan dunia, ingat-ingat kita untuk menunaikan solat. Cepat-cepat kita nak habiskan urusan dunia untuk mendirikan solat. Baik. Baiklah Nuazan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selain memuliakan Allah SWT. Kita sambung sikit, kita bagi kesimpulan dia. Baik. Maka di sini kita meletakkan bahawasanya jemaah sekalian, dalam sifat kebijaksanaan yang mesti ada pada diri setiap mukmin, orang beriman yang percaya kepada Nabi dan Rasul ni, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada para nabi ni, dan kita umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sila kita berusaha untuk menterjemahkan kebijaksanaan. Kata kuncinya adalah melihat dunia itu sekadar keperluan untuk mendapatkan tujuan kita. Apa tujuan kita? Pahala. Kemahuan ni itu diletakkan kepada perkara yang pasti, iaitu akhirat. Mahu pahala. Perlu harta, mahu pahala. Dia macam itu. Berhati-hati dalam melihat dunia tanpa padanya ada keperluan. Kelak dia akan membawa kepada kerosakan. Tadi tuan biasalah isi gas aircon kan, kadang tak sejuk. Tuan pernah tanya tak berapa diisi tu? Mana tuan engineer ke sini? Tadi saya tanya dah, aircon kurang ke bos? Kurang kan. Isi banyak ke sikit? Oh, dia tak isi banyak, dia kena ngam-ngam katanya. Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Oh, ingat kalau mau sejuk kasih lebih isi. Tak boleh bos, kena ngam-ngam katanya. Saya pun fikir, Masya Allah. Tuan-tuan, dunia begitu tuan-tuan, kena ngam-ngam. Ngam-ngam ni bukan kata cukup-cukup. Kita cukup takut dengan perkataan proportion, cukup. Dia bahasa design proportion. Allah cukupkan, bukan cukup tu takut tu gitu. Macam sikit dah. Itu bagi tamak dia bagi. Cukup ni macam cawan ni. Cukuplah besar ni. Ni nama cukup. Memudahkan, menyenangkan. Tuan-tuan nak cawan yang pegang, kena pegang macam ni. Itu bukan cawan, dah itu apa nama, timba ke apa, minum macam ni. Dia punya tangkai kau dua tangan nak pegang. Ni dia punya gelas dia besar, macam itu orang minum, gong, haus sangat. Tak ada je masalah. Ni besar ni je hello pegang pun just nice. Ni namanya proportion. Kalau dalam bahasa design, ergonomi. Elok tangan pun elok, tak sakit pegang elok. Banyak duit macam mana pun besar ni juga cawannya. Tak adalah banyak betul duit dia macam gini cawan kat rumah tu. Ni apa ni cawan ke? Dia banyak duit semua berubah, cawan besar, pinggan besar, semua besar. Tak ada besar tu juga. Cuma tinggal lagi merelit nampak. Ini berlian katanya. Elok-elok cawan tu untuk minum, jadi cawan untuk menunjuk. Kan cik pasal nama tu kan. Cawan fungsinya tu kata manfaat tu. Kalau ada ilmu bijak, cawan ni untuk minum. Tu letak air. Kadang aku sampai 500 tu bah. Kotlah dalam tu boleh bancuh sendiri ke. Letak dah bancuh sendiri tak cawan ni. Apa balik aku beli 500. Zaman serba tak cepat, tak cukup masa ni. Campak semua dalam tu, siap. Tu aku beli ni. Ini harga 500, lebih kepada apa? Branded. Tak tahulah kalau 500 tu minum air ni jadi macam mana dah. Air mineral masuk dalam ni. Ni cawan 500, ni cawan RM2. Berubah ke air dia? Tak ada macam itu juga. Cuma berubah ni 500 minum dia kembang sikit lah. Sambil minum tu tunjuk bawah kan. Tunjuk brand bawah ni.
Kadang-kadang bukan guna pun. Ni bagi tahu ni orang perempuan. Dia beli, duk sidai cawan tu, elok kat punggung macam tu, nampak brand tu. Sayang nak pakai. Dah suami bagi cawan RM2. Senang nak basuh. Patut suami lah bagi cawan yang paling mahal tu. Ni bang, kenapa kamu bagi aku cawan yang paling mahal? Kerana abang suami, abang raja. Okey, tak apa. Kalau itu maksud kamu nak beli mahal, silakan. Kamu beli mahal, aku siap. Kejap lagi kamu serve aku dengan pinggan plastik, aku siap. Dalam pinggan plastik juga keluar. Ya. Mana pinggan beli tadi? Simpan bang. Masya Allah. Apa simpannya? Pakailah. Kalau takut pecah, jangan beli. Tu hati sudah tangkap lah tu. Elok bang, mahal pinggan tu bang. Elok. Ketekung bertengkang, berderau-derah. Mana tak ada keperluan lah beli pinggan macam itu. Kan? Beli mahal takut-takut pakai. Buat apa? Pakai sungguh-sungguh lah. Macam motor kat luar tu kan. Baru keluar servis. Sebiji enjin tukar tu kan. Seketul tukar. Alhamdulillah dalam warranty RM33,000 enjin dia. Bah bengkok. Dia pun pening macam mana boleh bengkok bah. Letaknya kejar masa kan. Tapi rupanya ada defect kat manufacturing, ada failure sikit. Failure tu bukan major lah. Kalau yang tak pakai V-duty dia tak rasa. Yang pakai hari saya memang pakai hari-hari. Maksudnya setahun tadi dah RM40,000 dah mileage. Hari-hari saya pakai, tayar 3 kali tukar lah. Tu siapa tukar biji enjin tu. Tapi free lah. Sebab ada jaminan, ada warranty. Kalau pakai selubung buat apa? Alamak, minta maaf ya tuan. Mohon terasa lah siapa yang selubung. Sebab saya pakai. Pakailah buat kerja. Tak mahal buat kerja dah tu. Beli mahal. Tu simpan buat apa? Jangan jadikan dunia tu perhiasan. Jangan. Sifat dunia tu memang ada perhiasan dah. Jangan jadikan lagi perhiasan. Pakai. Tak salah beli mahal, tak salah. Islam tak larang untuk beli barang yang mahal. Tapi Islam melarang untuk kita bermegah-megah dengannya. Membegah-megah, menunjuk-nunjuk, Islam larang. Kalau harga dia itu jadi keperluan. Perlu ni harga ni. Berapa harga ni? RM5,000. Mesin apa ke? Ikut lah apa benda lah. Tanya ni, perlu tak beli ni? Perlu, bayar. Bila perlu kita fikir pula, berpahala ke tidak? Kita sedetail itu, jangan beli saja. Kalau saja-saja itu kita jadi panas sebab tak jadi pahala. Bila tak jadi pahala, kita hanya mengurus benda yang ibarat menanggung biaya hidup macam itulah. Panas, hati kita panas. Kereta memanaskan kita. Motor bila rosak, hati panas. Ni patut pergi servis, senyum. Servis, senyum, servis. Tak ada servis pula. Pening pada. Kalau macam itu ni, berpahala ke dosa kita aku ni? Panas tak nak bayar pun cuci ni bayar. Aku ni pahala ke dosa ni? Betul? Dia kalau bayar tu berpahala, insya-Allah Allah akan sejukkan hati kita ketika membayar. Apatah lagi nafkah, belanja anak-anak, belanja isteri, orang lelaki. Belanja kita tengok dia seronok tu. Bukan kita nak beli hati dia pun. Jangan guna istilah nak beli jiwa jangan. Tak terbeli pun jiwa dia. Tak payah. Jiwa milik Allah. Kita buat tu kerana kita dapat pahala. Bila dapat pahala, kita suka. Tengok pula isteri anak-anak suka, 2 kali pahala. Buat tu dah suka dah. Sebab ada yang kita buat, kadang-kadang anak tak suka, isteri tak suka. Kita dah beli benar-benar, ini je buat beli. Isteri tak kerti bersyukur. Kita berkira cari kan. Balik-balik ini je. Geram tu kan, contoh. Tapi bila kita beli, ikhlas, kerana nak pahala, satu, dapat kita seronok. Nak pula isteri dan anak-anak kita pun seronok 2 kali pahala. Jangan. Bab duit ni kita kena wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala. Itu adalah pertukaran bisnes yang paling menguntungkan yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita mesti menyahut tawaran Allah ini. Nak tak perniagaan yang tidak akan merugikan kamu. Allah kata surah As-Saff ayat 10 ayat 11. Jadi jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, kesimpulan pada perbahasan kita pada malam ni,
Yang pertama, hendaklah kita menyerap sifat kebijaksanaan itu dengan kembali melihat dunia sekadar keperluan. Itu syarat kebijaksanaan. Sebab Nabi kata bijaksana itu adalah al-qayyis mandana nafsah lima amila ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian dia. Bermaksud dia tak nampak dah dunia ni dengan dunia. Dia nampak dunia dengan akhirat. Dunia dengan akhirat. Dia dunia akhirat. Dunia akhirat. Dia tak boleh berpisah dengan akhirat. Malah yang menyebabkan drive dia untuk dapatkan dunia itu adalah kerana akhirat. Drive dia macam itu. Macam tadi, kita nak dapatkan harta sebab nak jadi modal supaya dapat pahala. Tapi kalau cerita pahala tu, janganlah orang panggil apa, double standard pula. Amalan yang free dia buat biasa dia. Dia anggap macam biasa. Sebagai contoh zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah 33 tu, itu Nabi kata itu dia boleh challenge orang berharta ya mas sekalian. Mafhum hadis. Sisilah ataupun asbab hadis itu adalah orang yang tak ada duit, dia cemburu dengan orang berduit. Sama sahabat cakap, untunglah dia ya Rasul, sebab dia ada duit, infak kami tak ada. Nabi kata, kamu zikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 kali, 33. Kamu akan boleh menyamai dia. Maka lepas tahu tu depa tak tinggal zikir tu. Sekali dapat tahu pula orang-orang berharta tahu. Pembuat ngadu kat Nabi, ya Rasul, kalahlah kami ni, dahlah kami tak ada duit. Dia ada duit pula, dia zikir pula. Nabi kata itu kelebihan bagi dia. Itu kelebihan bagi dia lah, ada duit, zikir pula tu. Dua lah. Tapi sedikit yang berduit berzikir. Kesimpulan dia, sedikit yang berduit berzikir pula. Hati-hati. Memang kita nampak seronok ni, dapat duit, zikir pula. Try tengok dulu. Sebenarnya susah. Tapi kalau boleh buat, alhamdulillah. Itu satu kelebihan. Nabi kata itu satu kelebihan bagi dia. Husnayain, dua kebaikan. Husnayain. Yang ini dia dapat dunia, dia dapat pahala. Dua-dua dapat. Ini orang yang kategori, kalau Nabi kata kategori nombor 1. Nanti bulan depan saya baca hadis ni. Ada 4 kategori manusia yang Nabi kata. Yang pertama sekali adalah yang Allah bagi dia harta, mala wa ilma. Allah bagi dia harta, Allah bagi dia ilmu. Kemudian dia menggunakan hartanya mengikut ilmunya. Ini VIP. Bukan VIP. Tu dia. Baik sekalian, itu saja. Wallahu alam. Pembahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah kita sambung pada sini akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ni Allah berikan kita kefahaman dan kita mampu untuk mengamalkannya dan menyampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mohon ampun maaf kepada saya atas kekurangan dan terkasar kata itu kurang bicara dan penyampaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni, sehingga kita bertemu lagi pada sini akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير، الله أكبر.